Baik, kami juga ingin mengetahui perkembangan di Hotel Avli Putrajaya yang menempatkan ahli keluarga penumpang penerbangan MH370. Dan wartawan Isra Khalid sudah pun bersedia di sana. Dan kita terus bersama dengan Isra secara langsung. Isra, apa perkembangan terbaru di Avli, Isra? Baik, terima kasih Hans. Hari ini masuknya hari yang ke-13 kehilangan pesawat MH370 dan pagi tadi kita dapat berita baru di mana satelit Australia telah mengesan dua buah objek di perairan barat daya Australia, di mana dikatakan ia berkaitan rapat dengan penemuan pesawat MH370 dan penantian selama 13 hari sememangnya satu penantian yang amat panjang, dan sedikit sebanyak ia mesti mendatangkan kesan terhadap mental maupun fizikal para keluarga yang terlibat yang masih tinggal di Hotel Avli ini. Dan bagi untuk mendapatkan perkembangan terkini berkenaan dengan keluarga, kerana Dr. Abdul Jalil dia lebih bersama keluarga pada setiap masa, pagi hingga ke petang hingga ke malam. Dan jadi doktor, apakah perkembangan dah 13 hari ini, hari ke-13 hari ini, bagaimana setakat ini perkembangan keadaan para keluarga yang masih berada di Hotel Avli ini? Okay, secara umumnya kita lihat keadaan emosi dan sebagainya masih dalam keadaan stabil. Cuma apabila pengumuman yang dibuat oleh PM Australia pagi tadi sebenarnya sedikit mengejutkan lah. Okay, dalam keadaan yang kita menanti sesuatu jawapan yang belum pasti ini, pengumuman seperti itu mengejutkan. Cuma sekarang ini kita masih belum mempunyai keputusan yang jelas ataupun tepat berhubung apa sebenarnya. Jadi saya melihat emosi di kalangan keluarga penumpang ini berada dalam keadaan yang stabil, tetapi agak tertanya-tanya apa sebenarnya, apa yang berlaku, apa yang ditemui dan sebagainya. Itu yang kadang-kadang menyebabkan sedikit trigger saja ataupun daripada gambaran-gambaran yang diperolehi daripada media sosial dan sebagainya memberi kesan kepada emosi ahli keluarga lah sebenarnya begitu. Okay, doktor, masuk 13 hari macam saya cakap tadi, mesti ada sedikit sebanyak efek kepada, berikan kesan kepada mental maupun fizikal keluarga. Kita sendiri pun kalau kita dah berada dalam keadaan yang terlalu lama sangat menunggu, kita punya tahap kesabaran pun kadang-kadang ada limitnya. Jadi macam mana tim doktor MCIT ni bersiap sedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan? Mungkin ada yang kalangan mereka dah hilang sabar mungkin, ataupun di luar kawalan, tidak dapat mengawal emosi, macam mana mungkin? Okey. Kami bersama dengan ahli keluarga sejak pada hari pertama kejadian. Ini menjadikan repo kami dengan ahli keluarga itu agak rapat dan dekat. Jadi setiap perkara yang cuba dibangkitkan ataupun emosi yang cuba dicetuskan biasanya akan dirujuk kepada kami lah. Sama ada oleh individu keluarga itu sendiri ataupun oleh pihak yang lain. Tetapi memandangkan hubungan yang telah rapat itu memudahkan kami sebenarnya. So di sini kadang-kadang kami juga berperanan sebagai punching bag, di mana kalau dia ingin meluahkan perasaan, sebenarnya kita sudi untuk mendengar dan dia tahu kita ada di sini sentiasa mendengar apa yang cuba nak diluahkan. Itu peranan yang kita mainkan sekarang. Sehinggalah keputusan yang pasti ataupun benar atau tepat nanti diperolehi, itu proses mana kita mengendalikan grief terapi pula nanti, bagaimana kesedihan itu diatasi sebenarnya. Untuk mengalami rasa sedih, rasa terkejut, rasa kemungkinan stres, tertekan dan sebagainya itu perkara biasa. Cuma yang kami boleh lakukan di sini adalah bagaimana menguruskan perasaan itu. Dengan sebab itu kami sentiasa berada di sini untuk membantu keluarga penumpang tadi menguruskan emosi tadi. Sama ada kalau sedih, kalau marah, kalau terkejut dan sebagainya, itu kan kami sama-sama atasi lah. Betul, saya difahamkan hanya tinggal 5 keluarga saja di Hotel Avli dan selebihnya ada yang dah balik ke rumah. Dan jadi kepada mereka yang balik rumah tu semestinya berada di luar pemantauan pasukan doktor. Jadi macam mana doktor memastikan mereka tidak berada di, orang kata apa, tidak masih mendapat konsultansi daripada MCIT? Itu dah masuk peringkat yang keempat bila mana kita mula mengetahui maklumat sebenar tentang insiden yang berlaku. Kita akan mula menghantar pegawai-pegawai kita yang berdekatan dengan kediaman untuk melawat, menziarah dan sebagainya. Tapi di peringkat sekarang, sebabkan kita belum mendapat jawapan yang tepat berhubung dengan insiden yang berlaku, kita belum lagi mengutuskan pegawai-pegawai ke sana. Cuma dalam keadaan yang sebegini, sekiranya katakan ada pengumuman dan sebagainya, kita akan segera untuk menghantar pegawai bagi menangani isu di
di sana lah. Jadi yang mana yang telah buat keputusan untuk kembali sebelum pada ini, saya ingat tidak menjadi masalah kerana kita akan sentiasa memantau sekiranya diperlukan, hubungi pihak kami dan kami akan menghantar pegawai ke sana, ke rumah masing-masing. InsyaAllah. Baik. Terima kasih Doktor. Itu dia tadi Dr. Abdul Jalil, Ketua MCIT Malaysian Crisis Intervention Team. Jadi berkenaan dengan keadaan di Hotel Everly pada hari ini, pada ketika ini Hans, keadaan agak terkawal, tenang dan rakan-rakan media juga semenjak pagi tadi di mana bila PM Australia mengumumkan saja penemuan oleh satelit negara mereka, dilihat rakan-rakan media sudah mula berkumpul kembali di sini dan keadaan sudah kembali ramai. Mereka sudah melakukan kerja masing-masing, menghantar gambar, menghantar cerita dan berkongsi maklumat sesama mereka dan juga berkaitan dengan keluarga pula. Ahli keluarga, saya ada berjumpa dengan 2-3 keluarga tadi yang dah balik rumah kembali semula ke sini. Orang kata apa, ada yang nak tengok rumah, ada yang nak tukar set baju yang dibawa kerana biasalah dah 13 hari mesti dia orang ada kehabisan orang kata apa, keperluan-keperluan yang penting lah. Jadi keadaan masih tenang di sini dan kita harapkan keadaan ini dengan hadirnya pasukan MCIT ini keadaan akan dapat dikawal dan sebaiknya dan keluarga berada dalam keadaan yang tenang bersama mereka. Jadi saya kira itu saja laporan saya dari Everly Hotel Putrajaya. Hans, teruskan dengan laporan seterusnya untuk penonton Astro Awal ni. Baik, okey. Baik, terima kasih Isra Khalid dari Hotel Everly Putrajaya.